رأت الأتيار تشدو بليالي المغرب وبريد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sambungan daripada siri yang lepas, iaitu 4 hadis yang menjadi lingkungan kefahaman terhadap Islam secara keseluruhannya. Hadis yang pertama, hadis yang berkenaan tentang niat. Hadis yang kedua, hadis yang berkenaan tentang peringatan Nabi SAW agar menjaga diri daripada terjerumus di dalam perkara-perkara yang syubhah, yang menyebabkan seseorang itu terselamat dan juga sejahtera agamanya, juga dirinya, daripada terjatuh di dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ketiga yang akan dibincangkan ialah hadis riwayat daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadis riwayat daripada Imam At-Tirmizi dan juga Ibnu Majah rahimahumullahu taala. Yang bermaksud sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara keelokan dan kebaikan Islam seseorang, eloknya kefahaman dan juga pengamalan Islam seseorang, ialah dia meninggalkan perkara yang tidak memberi faedah pada dirinya. Maka hadis ini juga memberi makna yang sangat besar untuk kita fahami dan untuk kita hayati maknanya. Banyak perkara-perkara yang kita sebagai manusia tertarik untuk mengetahuinya dan mengambil tahu tentangnya. Lebih-lebih lagi di dalam dunia tanpa sempadan sekarang ini, setiap orang bebas untuk mengutarakan pendapatnya, walaupun dia ada kelayakan mahupun tidak memiliki kelayakan untuk berpendapat ataupun memberi pandangan terhadap perkara tersebut. Dan dalam apa perkara sekalipun, apa isu yang berlaku sekalipun, maka dia merasakan dia memiliki hak untuk memberikan pendapatnya, walaupun dia tidak memiliki maklumat yang cukup lagi jelas yang membolehkan dia untuk memberikan pendapat yang elok dan wajar terhadap perkara tersebut. Maka Nabi SAW memberikan peringatan kepada umat Islam bahawasanya antara penghayatan Islam yang elok di dalam diri seseorang ialah dia tidak memberikan perhatian kepada perkara-perkara yang tidak penting baginya. Apa yang tidak memberi manfaat pada dirinya dan juga agamanya, maka tidak perlulah untuk mengambil tahu secara berlebihan. Maka kita faham daripadanya bahawasanya setiap orang itu memiliki kepakarannya yang tersendiri dalam bidang-bidang yang dia ceburi. Maka dialah orang yang layak untuk memberikan apa-apa pendapat bila mana timbul sesuatu isu di dalam perkara tersebut. Maka doktorlah yang layak bila mana sesuatu isu berkaitan dengan kesihatan timbul dalam masyarakat. Pakar-pakar ekonomi lah yang layak bila mana tajuk yang dibincangkan ialah tajuk yang berkaitan dengan urus tadbir negara dalam sudut ekonomi. Pemimpin-pemimpin lah yang layak untuk memberikan penjelasan dan juga maklumat yang berkaitan dengan urus tadbir negara. Dan alim ulama lah yang menjadi sumber panduan dan juga pegangan bila mana isu yang berlegar dalam masyarakat itu berkitar tentang kefahaman agama, khususnya agama Islam kita. Maka setiap orang perlu untuk menjaga dirinya daripada komen ataupun mengulas perkara-perkara yang dia tidak memiliki kepakaran dan juga kemahiran. Lebih-lebih lagi bila berkaitan dengan kefahaman terhadap agama Allah, kefahaman terhadap kalam Allah Al-Quran dan juga kalam Nabi SAW, segala hadis dan sunnahnya. Maka perlulah kita menjaga diri daripada
berani untuk mengulas perkara-perkara yang kita tidak memiliki maklumat yang cukup yang membenarkan kita untuk memberikan pendapat terhadap perkara-perkara tersebut. Begitu juga dengan peristiwa ataupun perkara-perkara lain yang boleh kita ambil faham daripada hadis ini. Antara tentang amalan mengumpat yang sangat membarah dalam masyarakat. Lebih-lebih lagi, setiap orang kini boleh mengata dan berkata apa sahaja di dalam media sosial miliknya. Mengumpat menjadi perkara yang biasa, bahkan dinormalkan dengan perkataan membawang. Sedangkan Nabi SAW telah memberikan amaran bahawasanya orang yang mengumpat itu ialah orang yang makan daging saudaranya sendiri, seperti mana yang disebutkan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun perkara tersebut ada dan sememangnya wujud pada diri orang yang diumpatinya, seperti mana pertanyaan sahabat bila mana Nabi menyebutkan tentang mengumpat ialah menyebutkan sesuatu yang saudaranya tidak sukai. Nabi memberikan makna mengumpat dengan jelas, iaitu zikruka li akhika ma la yakrahu. Kamu menyebut tentang saudara kamu perkara-perkara yang ia tidak sukai. Sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bertanya kepada Nabi SAW, adakah dikira mengumpat juga sekiranya kami menyebut perkara yang sememangnya ada kepada saudara tersebut? Maka Nabi SAW menjawab bahawasanya menyebut perkara yang ada pada saudaranya itulah disebutkan sebagai mengumpat, kerana ia tidak menyukai perkara yang disebutkan itu. Sekiranya perkara yang disebutkan kehadap saudaranya itu tidak wujud dan tidak benar ada pada saudaranya, maka itu disebutkan sebagai tuduhan dan juga fitnah ke atas dirinya. Maka sama-samalah kita berjaga-jaga dan mengawal diri daripada mengambil tahu perkara-perkara yang tidak memberi manfaat kepada agama kita dan diri kita secara umumnya. Lebih-lebih lagi di zaman di mana orang tidak lagi menjaga maruahnya seperti mana yang diperintahkan dalam agama kita sendiri dan diberi nasihat oleh Nabi SAW. Mudah-mudahan kefahaman terhadap hadis ini dapat kita amalkan dan kita hayati dalam kehidupan kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ra'atil atyam tashdu bilayalil mawlidi wa